Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada semua para penonton tvsufi.com yang menyaksikan live pada malam ini. Seperti biasa, jangan lupa untuk share, like dan follow. Kalau tuan-tuan atau tuan-tuan, puan-puan tengok di skrin telefon, tekan di skrin, dekat bawah dia tu akan ada gambar loceng. Jadi pastikan anda semua tekan gambar loceng tersebut untuk mendapat notification live yang kami lakukan. Jadi sekali lagi terima kasih kepada anda semua yang menyaksikan pada malam ini. Saya tengok tadi ada daripada Kuching, ni mungkin daripada Baitul Mahabbah punya team dan sebagainya. Teruskan untuk share, like dan follow tvsufi.com. Pada malam ini kita sekali lagi bersama dalam Grand Maulid 5.0 Merdeka Jiwa. Sedar tak sedar kita punya Grand Maulid, siri Grand Maulid di tvsufi.com ni telah sampai kali kelima. Yang kita jalankan Grand Maulid ni sebelum ni 1, 2, 3, 4 dan ini kali kelima. Dan suka untuk saya maklumkan kepada semua, Grand Maulid 5.0 ini insya-Allah akan jadi Grand Maulid yang terakhir kita jalankan, kerana selepas ini kami akan rebrandingkan namanya berserta dengan kontennya. Pengisian untuk Grand Maulid tu kita akan rebranding sikit yang pasti dan tentunya akan memenuhi cita rasa anda semua. Itu kena sabar dan nantikan bersama dengan kami insya-Allah. Program yang saya sebutkan tadi akan bermula pada bulan 9 nanti. Pertengahan bulan 9 lebih kurang pada 18 hari bulan 9. Apapun nanti kami akan maklumkan dalam Facebook kami. Jadi jangan lupa sekali lagi kepada anda semua, like, share dan follow tvsufi.com. Baik, pada malam ini bersama dengan saya tetamu jemputan. Yang ini serangan peribadi ni. Saya tiba-tiba ternampak komen Rashidi Rasli, handsome Ustaz Asrah Hakimi. Terima kasih. Nanti saya akan maklumkan pada Ustaz Asrah. Lagi kita ada Azlin Osman Ki. Terima kasih juga kerana setia bersama kami. Okey, kita punya viewer dah semakin meningkat. Terima kasih. Jadi tanpa melengahkan masa, saya nak menjemput kita punya ahli panel pada malam ini. Satu kita bawakan khas daripada Semenanjung ni, dan lagi satu kita bawakan khas daripada Sarawak. Siapa mereka? Seperti yang anda telah tengok di poster yang telah kami sebarkan. Yang pertama, bersama dengan saya pada malam ini dipersilakan kepada Dr. Ahmad Fakhrul Razi bin Muhammad Zabidi. Dipersilakan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Handsome panjang. Terima kasih. Ustaz bersiaran di mana Ustaz? Saya di rumah tadi lah. Dari sekolah kita insyaAllah. Baik-baik. Okay, yang seterusnya ahli panel kita yang kedua, kumpulan yang kita bawakan khas kepada anda semua daripada Sarawak, kru Baitul Mahabbah. Assalamualaikum Ustaz Khairil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, merdeka, merdeka. Ini tak start apa lagi dah merdeka dah ni. Apa khabar Ustaz? Jadi Ustaz sihat Ustaz? Ustaz Khairil sihat ke tu? Dengar tak suara saya? Dengar tak? Sekali lagi Ustaz. Sekali lagi. Okay, bismillah. La ilaha illallah. Saya dengar suara doktor. Doktor dengar tak suara saya? Alhamdulillah jelas. Cuma boleh dengar? Okey. Saya dengar elok suara Ustaz Khairil, cuma suara doktor Fakhrul Razi macam ada mungkin dekat dengan kipas ke? Okey, maksudnya masa moderator nak suruh saya panas. Okey, saya panas. Sekejap. Sekejap ya sekarang. Tak ada. Mungkin tim producer boleh bantu bagi maklumat pada saya. Ya betul. Betul doktor. Katanya tim speaker tu dia macam pecah-pecah sikit bunyi dia. Okey, sekarang yang okey ke? Kita tanya penonton pula. Okey, penonton yang tengok ni macam mana suara? Okey ke tak? Boleh lah.
Artamas hadir. Assalamualaikum Okey, daripada Kekanda Abaya. kucing dengar dengan jelas. Jelas Ustaz. Ustaz Khairil Jelas. jelas kalau saya dengar. Sebab saya dengar dekat Facebook Live ni clear ni. Doktor, Okey. sekali lagi daripada Fairah Roslin katanya speaker macam pecah sikit udaf. Tapi tak apa, yang kena sedapnya Ustaz Khairil je sebab dia dah mengalunkan. Yang suara saya ni kadang dengar dapat faham lalu madai lah sebab laptop saya pun hang, saya ambil laptop yang lain ni, jadi susah nak adjust ni. Okey, baik, tak apa. Jadi sebelum tu kita bagi ruang mungkin kesempatan kepada doktor ke kalau ada nak setting apa ke lagi boleh setting sebab kita akan mulakan dulu dengan CAS event dan akademi Ustaz Khairil Baitul Mahabbah terlebih dahulu, lebih kurang 10 minit macam tu untuk kita bagi keselesaan betul-betul kepada Dr. Fakhrazi dan kepada semua yang menonton pada malam ni. Jangan risau, semua panel-panel kita nak buat yang terbaik dan kita panel-panel dan saya sendiri minta kepada semua untuk share supaya lebih ramai lagi yang menyaksikan live pada malam ni. Okey, untuk pengetahuan semua, sambil-sambil tu saya kongsikan sikit. Dr. Ahmad Fakhrazi bin Muhammad Zabidi ni merupakan seorang pensyarah daripada Pusat Kajian Al-Quran dan Sunnah Universiti Kebangsaan Malaysia. Kalau kita ikut dia punya biografi ni berkepakaran dalam bidang tafsir dan lebih cenderung dalam aspek kesufian. Buktinya dalam kajian Dr. Falsafahnya, beliau menyelesaikan ataupun beliau menyempurnakan kajian berkaitan dengan lataif Quraniyah yang lebih cenderung kepada tazkiyatun nafs ataupun penyucian jiwa. Jadi panel yang kita bawa pada malam ni insya-Allah bertepatan dengan tajuk Merdeka Jiwa, bagaimana penyucian jiwa itu untuk kita merdekakan diri kita secara jasad dan rohaniah. Kalau kemerdekaan tahun ini yang ke-64 tahun, tapi secara rohaninya bila kita mula merdeka? Maksudnya kita betul-betul merdeka daripada bertuhankan selain daripada Allah. Begitu. Jadi yang kedua, bersama dengan kita juga pada malam ini kru Baitul Mahabbah atau boleh tengok di skrin dengan tanda namanya CAS Event dan Akademi dipimpin ataupun tim Ustaz Khairil Al-Gayawi live daripada Sarawak. Ustaz Khairil ni kita doakanlah selepas ini perjalanan pulangnya, lepas tu kata kesihatan Ustaz sikit ada kesihatannya sikit, mungkin kita semua yang hadir pada malam ini boleh sama-sama doakan untuk ahli panel kita semua ni diberi kesihatan, diberi kemudahan untuk kita lakukan live kita dalam keadaan yang paling baik. Jadi tanpa melengahkan masa, yang pertama sementara tu kita akan mulakan dulu persembahan. Untuk pengetahuan semua, malam ni live kita ni dia sedikit santai. Tengok saya pun dah sedikit santai kan. Kita akan selang-selikan. Kita akan mulakan dengan qasidah, kemudian Dr. Fakhrazi dia akan kongsikan berkenaan dengan kelebihan selawat. Selepas itu kita akan khatamkan 100 selawat. Kita kembali balik kepada qasidah yang kedua dan yang ketiga tausiah khusus berkenaan dengan Merdeka Jiwa ini dan penutupnya juga daripada qasidah tim Baitul Mahabbah. Baitul Mahabbah. Begitu. Boleh dengar ke azan di tempat saya ni? Saya bersiaran di Gombak ni dah azan Isyak. Jadi seterusnya saya serahkan pentas ataupun majlis pada malam ini kepada tim Baitul Mahabbah untuk alunan qasidah kita. Persilakan Ustaz Khairil. Terima kasih Dr. Rara, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. InsyaAllah sama-sama kita berniat walaupun malam ini kita tidak membaca maulid insyaAllah, namun pastinya majlis yang penuh cahaya insyaAllah. Sama-sama kita berniat sebagaimana niatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, salafus salih kita, wali min aulia di kalangan kita, masya-Allah tabarakallah. Kita niat yang baik
Semoga Allah kabulkan segala hajat dan permohonan kita. Allah angkat ujian wabak COVID-19 yang masih lagi melanda kita pada saat ini. Allah permudahkan segala urusan kaum muslimin dan muslimat dunia wal akhirah. Ala hadhihi al-fatihah bil qabul wa tamami kulli sulhu ma'mulin wa salihin sya'nin zahiran wa batin fid dini wa dunya wal akhirah dafi'atan li kulli syarr jalibatan li kulli khair lana wa li walidina wa auladina wa ahbabina wa masyayikhina fid dini ma'al lutfi wal afiyah wa ala niyatina an Allah yanwar qulubana wa qawalibana ma'al huda wa tuqa wal afaf wal ghina wal mauti ala dinil islam wal iman bila mihnah wal imtihan bihaqqi sayyidina walidina andana wa ala kulliyatin salihah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه وسلم عليه. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد وافتح من الخير كل مغلاق. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب بلغ ذو الوسيلة يا رب خصه بالفضيلة. يا رب وارض عن صحابه يا رب وارضى عن سننا. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب وارضى عن المشايخ يا رب فارحم والدينا. يا رب وارحمنا جميعا. يا رب وارحم كل مسلم. يا رب صل على محمد يا رب
محمد يا ربي صل عليه وسلم يا رسول الله يا نبي لك شفاعة هذا مطلبي أنت المرتجى يوم زحام اشفع لنا يا حبيبنا اشفع لنا يا حبيبنا يا رسول الله يا نبي لك شفاعة هذا مطلبي أنت المرتجى يوم زحام اشفع لنا يا حبيبنا اشفع لنا يا حبيبنا لنا بك يا حبيب يا حبيب أنت للخلق يا طبيب يا طبيب لنا بك يا حبيب يا حبيب أنت للخلق يا طبيب يا طبيب اشفع لنا يا حبيبنا لك شفاعة يا رسول الله لك شفاعة يا رسول الله يا رسول الله يا نبي يا نبي شفاعة هذا مطلبي أنت المرتجى يوم الزحام اشفع لنا يا رسول الله اشفع لنا يا رسول الله جئت بالبرايا بالشرع المبين تنشر الهدايا بين العالمين جئت بالبرايا بشرع المبين تنشر الهدايا بين العالمين اشفع لنا يا حبيبنا لك شفاعة يا رسول الله لك شفاعة يا رسول الله يا رسول الله يا نبي لك شفاعة هذا مطلبي أنت المرتجى يوم الزحام اشفع لنا يا حبيبنا اشفع لنا يا حبيبنا اللهم صل وسلم وبارك عليه
وعلى آله. Sallallahu alaihi. Allah, Assalamualaikum. Allah Akbar. Terubat rindu mendengar qasidah. Kalau dulu kan boleh berkumpul ramai-ramai di Datang Merdeka, malam Cinta Rasul dan sebagainya. Jadi telah kembali kekanda yang kita kasihi, Al-Fadhil Dr. Ahmad Fakhrazi. Macam mana? Dr. okey ke tu? Sama-sama tak? Dengar tak dengar? Dengar. Semua dia macam pecah sikit. Oh, masih pecah lagi ni? Masih pecah. Dia macam ada pecah dan gema gitu sikit. Gema tu sikit je lah, macam pecah tu je lah. Tapi cuba tanya dekat Facebook, kalau boleh tolerate, saya dah guna handsfree ni. Macam mana para penonton? Kita mohon bantuan. Okey ke? Boleh dengar dengan elok Dia biasa dia delay 10 second. Kita tengah ni 10 second. Okey, kalau second option adalah saya guna saya guna external speaker ni. Sebenarnya kalau guna external speaker, nanti suara saya tak dengar dah. Saya guna device lain pula. Saya minta maaf lah. Hari ni ada masalah speaker. Ni ada respon. Dia bunyi bising, masih pecah, audio pecah. Gitu. Tak apalah. Okey, sekarang macam mana sekarang? Sekarang ni kalau macam moderator dah cakap, saya tak dengar tau. Tapi kalau macam saya dengar buat macam ni. Yang penting bila saya cakap tu. Baik. Boleh. Saya mungkin jadi. Setakat ni dia. Saya tak dengar. Saya tak dengar moderator cakap tau. Kalau okey macam ni, kata okey macam ni. Kalau okey pakai. Ada yang bagi. Masalah laptop lah ni. Maknanya masalah laptop lah, saya tak tahu macam mana. Okey, boleh sambung dengan qasidah kot. Saya kena tukar juga laptop lain. Sambung qasidah 5 minit lagi, 10 minit kan. Sampai hari saya sibuk je. Ustaz Khairil. Permintaan daripada ni maksudnya qasidah yang kedua tu awalkan dulu, bagi masa dalam 6-7 minit untuk doktor sekali lagi cuba betulkan. Dan kita semua yang tonton live ni, tolong sama-sama doa, baca selawat tu, sebut sikit, ya Allah mudahkanlah urusan Dr. Fakhrazi ni. Dia macam itulah, kadang-kadang ni bila hal teknikal ni kami sendiri pun pernah lalui, bila dah set up betul-betul pun jadi. Macam mana Ustaz? Betul Ustaz. Ustaz boleh mula dengan boleh sambung dengan qasidah dulu. Baik. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Sallallahu alaihi. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salamullah ala Yasin Habibillah.
الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله إلهي اغفر وأكرمنا بنيل مطالب منا ودفع مساءة عنا بأهل البدر يا الله إلهي اغفر وأكرمنا بنيل مطالب منا ودفع مساءة عنا بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله وصل على النبي البر بلا عد ولا حصر وآل سادتنا غر بأهل البدر يا الله وآل سادتنا غر بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله على ياسين حبيب الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله وسلم عليه Sallallahu wasallam alaih. Allah SWT Muhammad, boleh dengar ke suara saya? Allahu akbar, terbaik lah. solid. Okay. Masya Allah, selawat badar dia telah memudahkan. Benar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Salli wa sallim alaih. Ya Allah, rindu benar dengan Wassalamualaikum. Dr. Fakhur Razi. Okey, silakan. Okey, sebelum tu saya bagi 1 minit ruang sebab saya dapat makluman doktor dengan Ustaz Khairil ni dia punya bonding agak rapat. Okey, silakan 1 minit nak bersembang apa dulu? Nak tanya-tanya khabar ke apa ke dulu? Siapa yang nak bocor rahsia? Ustaz Khairil ke nak bocor rahsia ke saya nak saya bocor rahsia? Ana dulu cakap. Ana Okey, silakan. Fadal. Tak apalah, Ana suruh adab lah kat sini. Allahu Akbar. Kerana terlalu teruja. Dia macam ni sebenarnya. Kami terpisah antara ustaz dan doktor. Wah. Dulu bersama tu time ustaz lagi. Tapi terpisahnya apabila Dr. Fakhur Razi dah naik pangkat jadi doktor. Tapi masya-Allah memang itu je lah. Dia sebenarnya memang hamba ada merancang dah lama rindu nak sparring berselawat bersama dengan Ustaz Khairil. Okey, jadi maknanya tunggu masa. Beberapa kali majlis-majlis kita pernah jemput Ustaz Khairil. Lepas tu bila tiba-tiba dapat jemputan daripada pihak TV Sufi, lepas tu menyatakan bahawa bersama dengan Ustaz Khairil, maka sebab tu tanpa berfikir panjang lagi terus kata on. Jadi maknanya kiranya telah hasrat itu telah tercapai pada malam ini. Begitulah kira-kiranya. Allah, lega kami dengar. Rusuk kanan Ana ni sakit sebenarnya. Memang rasa nak menangis lah. Tapi tu Ana gagah juga sebab malam ni nak bertemu dengan doktor. Allahu Akbar. Tak terasa ni, terlampau sangat excited ni, goyang-goyang rasa ni, rasa macam lupa aku ni sakit rusuk. Allahu Akbar. Okey, baik. Kalau di India tu dia ada Taj Mahal yang menyatukan cinta lelaki dan perempuan. Hari ni kami rasa TV Sufi ni jadi Taj Sufi. Kita menyatukan jejak kasih untuk kita orang. Jejak kasih balik kita menyatukan dua sahabat yang terpisah dek kerana title katanya dan yang kedua dek kerana COVID.
Tapi background dia tak boleh belah lah background dia. Background saya ini sajalah. Tak ready ke tak apa, khair insya-Allah khair. Terima kasih banyak Ustaz. Terima kasih banyak. Okey, baik, alhamdulillah. Oi, ramai juga yang komen ni. Alhamdulillah sempurna, terima baik. Alhamdulillah jelas. Ya, terima kasih. Jadi kalau dah jelas, sebagai tanda penghargaan kita kepada doktor yang betul lumus nak memastikan audio dia yang terbaik, share lagi live kita pada malam ni supaya makin ramai yang dapat menyaksikan. Tanpa buang masa, saya serahkan kepada Dr. Fakhr Razi dengan slot beliau. Dipersilakan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbish li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan taj'aluna biha min ahli al-ilmi zahiran wa batina wa tahsyuruna bi ibadika as-salihin fi dunyana wa ukhrana. وعلى آله وصحبه وبارك وسلم لا إله إلا الله الله حق يا حي يا قيوم يا قهار يا وهاب يا فتاح يا واحد يا أحد يا صمد إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك آمنت بالله وبما قال الله آمنت بالرسول وبما قال الرسول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه أستغفر الله العظيم من كل ذنب ظاهرا وباطنا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير الحمد لله رب العالمين. Saudara moderator yang namanya Rara, yang handsome tadi Ustaz Asra tu lain, yang ni Rara. Okey, kemudian Ustaz Khairil bersama timnya yang dirundui lagi dikasihi antara event-event berselawat yang saya rasa segar, maknanya kejiwaan, segar, bangkit, kegirangan, itu antaranya bersama dengan beliau, selain daripada Darwish Malik Zambal dan ramai lagi lah sebenarnya. Dan saya mohon maaf di atas teknikal yang ada. Tapi ala kulli hal dapat juga kita bersama-sama dengan suara yang mudah-mudahan jelaskan kedengaran insya-Allah. Jadi untuk soalan pertama ini, saya difahamkan pihak penganjur minta kita untuk saya sedikit introduction berkenaan dengan kelebihan selawat. Kemudian kita bersama-sama dengan selawat Jibril. Okey. Jadi nanti untuk selawat Jibril saya gunakan 3 lafaz selawat yang saya akan terangkan sedikit nanti. Berkenaan dengan kelebihan selawat ini, bagi sidang penonton yang bersama-sama kita, selawat ini sebenarnya satu-satunya ibadah yang tidak ada pada umat Nabi yang lain. Umat Nabi yang lain tidak ada ibadah untuk memuji-muji Nabi-Nabi mereka, tetapi bagi umat Nabi Muhammad SAW, itulah satu-satunya Nabi yang ada ibadat yang namanya memuji, mendoakan Nabinya. Itulah umat Nabi Muhammad SAW. Dan antara itu apa implikasinya? Implikasinya ialah rabitah, hubungan, maknanya umat selain terdahulu dengan Nabi mereka tidaklah seindah, tidaklah seerat hubungan umat Nabi Muhammad SAW dengan Nabi kita semua, Nabi Muhammad SAW. Kemudian lantaran daripada selawat ini, maknanya kita telah menempah doa dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi lantaran itu tidak ada perkara yang dapat menghalangi makbulnya daripada ibadah berselawat. Dengan selawat inilah terangkatnya doa, dengan selawat inilah terhapusnya bala, dengan selawat inilah kita mencapai segala-galanya kerana selawat diperkirakan mengetuk pintu kerahmatan Ar-Rahman. Saya ulang balik, boleh tulis dalam komen. Selawat diperkirakan mengetuk pintu kerahmatan Ar-Rahman. Jadi kalau pintu kerahmatan itu telah diketuk, apa lagi yang kita tak dapat? Maka berbahagialah kita dengan amalan selawat ini, sehingga sedikit demi sedikit apa yang akan berlaku dalam kejiwaan kita, semakin lama kita akan semakin memaknai betapa beruntungnya menjadi umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Serentak dengan itu, kecintaan kita kepada baginda itu pula menjadi pintu utama. Bahkan pintu utama dan pintu pertama pada menyatakan keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau saya memadai dengan huraian ini pun telah memadai dengan kelebihan selawat. Maka rugilah
Merugilah kita jika kita tidak berselawat. Adapun berkenaan dengan bilangan berselawat itu, yang dinyatakan maknanya perbanyakkanlah selawat. Itu saja. Maka tidak ada bilangan-bilangan kalau ditentukan oleh para mursyid dan para masyayikh, itu hanya silibus pendisiplinan kepada murid-murid mereka. Tetapi sebenarnya tidak dikirakan ada batasan. Kalau 1,000 mungkin banyak pada kita, tapi pada para khawas hanya sedikit. Pada mereka 70,000. Okey, 70,000 mungkin banyak pada golongan khawas, tapi pada ahlillah, pada setiap degupan jantung, dejutan mata, dejutan nadi, kerlipan mata dan hembusan nafas. Itu tentang relatifnya tentang bilangan berselawat. Jadi mudah-mudahan pada malam ini, malam seperti kemerdekaan, kita niatkan kerahmatan Allah, keberkatan, pengampunan dan limpah kurnia daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada semua rakyat Malaysia, walau bagaimanapun keadaannya, terutamanya kepada para ulama dan para umara yang bergandengan tangan sehingga kita mengecapi kemerdekaan kita pada tahun ini, iaitu kemerdekaan yang ke-64 dengan tema yang sama seperti tahun lepas, iaitu Malaysia Prihatin. Dan keprihatinan yang kita nak nyatakan pada malam ini adalah lebih kepada keprihatinan kerohanian, kerana itulah asasnya kita dihidupkan di muka bumi yang sementara ini. Untuk tujuan itu, kita akan berselawat dengan selawat Jibril. Sirah yang pertama, lafaz yang kita akan pecah tiga bahagian. Yang pertama, 33 setiap sirah tu 33 kali, simple saja. Pertama, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, itu 33 kali. Masing-masing boleh ready dengan tasbih masing-masing supaya mudah-mudahan maknanya kita konsisten. Okey, 33 kali yang pertama Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kemudian 33 kali yang kedua sallallahu ala sayyidina Muhammad. Okey, okey. Mula-mula Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu permohonan doa. Okey, yang kedua sallallahu ala sayyidina Muhammad. Allah Taala sentiasa berselawat. Telah berselawat. Yang ini senantiasa berselawat Allah Taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu 33 yang kedua. 33 yang ketiga adalah apa dia? Sallallahu alaika ya Rasulullah. Terus ka. Kita hadirkan istihdar. Maknanya seumpama kita dalam tahiyat akhir, as-salatu wassalamu alaika ayyuhan nabi. Jadi ada guna sirah ka. As-salatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Itu yang ketiga. Kemudian 100 itu kita lengkapkan dengan apa? Dengan kita syahadah kembali. Mudah-mudahan itu semua menjadi asbab terbuka pintu langit, diterima segala munajat. Okey, maknanya dijadikan COVID yang ini adalah tetap asbab limpahan kasih Allah Taala untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ila hadrati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ila azwajihi ummahatil mukminin, wa ila dzurriyyatihi ajma'in, wa ila sahabah wa tabi'in wa tabi'it tabi'ina lahum bi ihsani ila yaumiddin, wa ila ulama'il amilin wal awliya'il mukramin, wa li jami'i masyayikhina ajma'in wa usulihim wa furu'ihim, wa man yantasibu ilaihim ajma'in, wa li aba'ina wa li ummahatina wa li ajdadina wa li jaddatina wa li dhawi huquqi alaina wa li ulama' wal umara' jami'an wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa ala niyati syifa, dengan niat kesembuhan untuk semua, khususnya untuk munsyid kita seakhir. Okey, wa ala niyati syifa wa daf'il bala'i wal waba' wan nasri 'alal a'da, dengan niat diangkat bala dan wabak, dan wan nasri 'alal a'da, dan dengan niat mudah-mudahan mencapai kemenangan ke atas berhadapan dengan musuh. Okey, wa ala niyati nuri 'ala nur. Sya'ilillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuraka Allahu nasran 'aziza. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa hu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad
كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد، 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 صلى الله عليه وسلم، 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 صلى الله عليه وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، 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 الصلاة والسلام عليك يا حبيبنا يا شفيعنا
يا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله 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 ربنا تقبل منا واقبلنا بسر الفاتحة اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اشفع لنا يا حبيبنا لك شفاعة يا رسول الله. Ustaz Khairi sambung. Sambung Ustaz Khairi, cepat sambung. Ya Rasulullah, ya Nabi. لك شفاعة يا هذا مطلبي يا نبي أنت المرتجى يوم زحام اشفع لنا يا حبيبنا أنت المرتجى يوم زحام اشفع لنا يا خير الأنام اشفع لنا يا حبيبنا لك شفاعة يا رسول الله يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي أنت المرتجى يوم زحام اشفع لنا يا خير الأنام أنت المرتجى يوم زحام اشفع لنا يا خير الأنام اشفع لنا يا حبيبنا لك شفاعة يا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Tu dia sesi sambung menyambung tadi. Minta maaf batuk jap. Okey, jadi kita akan teruskan sekali lagi kita pass baton ni kepada Dr. Fakhrul Razi untuk kongsikan kepada kita semua berkaitan dengan sempena dengan bulan kemerdekaan ini, merdeka jiwa itu. Macam mana untuk kita ialah fasa-fasa sekarang ni berdepan dengan benda tu. Jadi mohon pencerahan, penerangan ataupun kupasan daripada Doktor, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd.
Apabila kita bicara berkenaan dengan merdeka, secara asasnya kita memahami merdeka itu adalah kebebasan. Maknanya kita bermula dengan istilah merdeka itu apabila kita bicara berkenaan dengan bebasnya negara kita daripada penjajahan. Sehingga kita ada autoriti dalam mengemudi dan melakarkan pembangunan negara dan sebagainya, dan itu telah kita kecapi dengan nikmat yang Allah Ta'ala anugerahkan selama 64 tahun. Kemudian dalam 10 tahun kebelakangan atau kurang dari itu, sudah mula ada yang menggemburkan bicara berkenaan dengan ya, kita telah merdeka negaranya, tapi kita masih lagi terjajah pemikirannya. Kita masih lagi terjajah apa lagi? Maknanya framework tindakan dan sebagainya. Kita dikatakan kita masih lagi menggunakan undang-undang yang diwarisi daripada barat. Itu ada wacana itu sudah berlaku kurang lebih 10 tahun ke belakang. Cuma sekarang ini sudah mula ada gerakan-gerakan untuk memahamkan berkenaan dengan Melayu dan Islam, tentang watan, macam mana Melayu Islam itu berinteraksi dengan kepelbagaian kaum di Malaysia. Pada menyatakan maknanya apa yang kita warisi daripada zaman merdeka sampai sekarang itu tidaklah jauh daripada norma Islam. Cuma tinggal lagi kefahaman dan interpretasi itu yang perlu untuk diberi nilai tambah supaya dia jadi bertambah baik. Okay. Dan benda itu semua orang bicarakannya. Pada malam ini, kita tak bersembang berkenaan dengan elemen kemerdekaan dari sudut kenegaraan. Ketiga, kita tidak sembang berkenaan dengan elemen kemerdekaan dari sudut pemikiran. Kerana semua orang telah ada celik akal di situ. Kita nak cetuskan satu dentuman lagi sempena negara kita yang umurnya 64 tahun ini. Dentuman yang kita ingin cetuskan adalah sebenarnya kita perlu pula untuk fokus sempena akhir zaman yang akan berakhir ini, fokus terhadap kemerdekaan dari sudut kerohanian. Kita sendiri sebenarnya adalah makhluk rohani yang Allah Ta'ala telah jadikan fitrah pada rohani kita ini sentiasa tersyuhud kepadanya, sentiasa memandangnya. Dan bila kita sembang berkenaan dengan kerohanian, kita tidak akan dapat lari daripada bicara berkenaan dengan ayat Bismillahirrahmanirrahim. Potongannya sahaja, alastu birabbikum qalu bala syahidna. Dialog di antara Allah dan para roh kita pada ketika itu. Wallahu a'lam bagaimana keadaannya. Allah Ta'ala bertanya, tidakkah aku ini Tuhan kamu semua? Maka semua roh menjawab, bahkan kami bersaksi, engkaulah Tuhan kami. Dan itulah fitrah hakiki bagi rohani kita semua. Kemudian Allah Ta'ala berkehendak untuk rohani kita ini diuji. Maka dibelenggulah rohani kita itu dalam sarung jasad. Dan sarung jasad itu juga maknanya di tempat untuk terujinya kita yang dalam sarung jasad ini diuji di nama tempat yang namanya alam dunia. Alam yang rendah, alam yang fana, alam yang akan binasa. Jadi, bila kita hidup di dunia, maka kita kena meraihkan apa keperluan jasad dan apa keperluan roh. Dan di antara jasad dan roh itu, maknanya ada satu perkara iaitu akal. Okay? Akal itulah yang mengimbanginya dan pada masa yang sama ada juga elemen nafsu. Pada menyatakan kehendak-kehendak ini bicaranya panjang. Apapun, apabila kita berbicara berkenaan dengan merdeka jiwa ini, maksudnya apa ya? Jiwa kita itu maknanya dikembalikan semula ke fitrahnya yang hakiki, yang asli, yang asal itu, iaitu sentiasa bermusyahadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sentiasa bersaksi dan menyaksikan Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun masih lagi dalam belenggu jasad, tetapi rohani kita itu sentiasa memandang bahawa di sebalik setiap perkara yang berlaku ada kekuasaan Allah dan semuanya adalah di atas kehendak Allah. Maksudnya di sebalik COVID, kekuasaan dan kehendak Allah. Di sebalik vaksin, kekuasaan dan kehendak Allah. Di sebalik ivermectin, kekuasaan dan kehendak Allah. Di sebalik segala ikhtiar yang lain, kekuasaan dan kehendak Allah. Di sebalik bersilih berganti pertukaran kepimpinan negara kita, di sebalik itu adalah kekuasaan dan kehendak Allah. Di sebalik kita bicara berkenaan dengan teori-teori konspirasi dan sebagainya itu, okey, di sebalik itu tetap kekuasaan dan kehendak Allah. Maka apabila kita telah tenggelam dalam dimensi tersebut, diperkirakan merdekalah jiwa kita. Kenapa? Kerana sentiasa memandang kekuasaan Allah di sebalik segala perkara. Dan sememangnya alam buana ini di antara dua.
sama ada ia menghalangi kita dengan Allah, maka terbelenggu kita dengan alam ini, ataupun kita ada pilihan yang kedua, iaitu alam inilah yang memperhubungkan kita dengan Allah. Kerana pada alam ini Allah nyatakan ayat-ayatnya, yakni tanda-tandanya, yakni tanda-tanda untuk menyatakan kekuasaannya, yakni tanda-tanda untuk menyatakan segala kehendaknya, yakni tanda-tanda untuk kita mengenalinya. Sampai kepada kita mengenali Allah, pada perkenalan kita dengan Allah, pada makrifah yang Allah limpahkan kepada kita untuk kita bermakrifah kepada Allah, maka di situlah yang dikatakan sebagai merdeka rohani kita daripada sebarang perkara yang lain. Di situlah menjadi titik tolak bicara tentang kemerdekaan jiwa. Kemudian kita pun berfikir lagi bagaimana prosesnya, apakah sebenarnya langkah-langkahnya, apakah sebenarnya yang perlu untuk kita kumpulkan. Contoh, kalau kita ingin merdekakan negara kita, maka kita perlu kumpulkan bijak pandai, pemimpin, kerukunan kesejahteraan dan perundingan dan sebagainya. Itu prasyarat-prasyarat sehinggalah maknanya kita dapat periktirafan kemerdekaan. Ringkasnya begitu. Jadi kalau kita ingin merdeka pada akal kita, maka kita kena berikan keperluan-keperluan akal dari sudut ilmu pengetahuan yang mencukupi supaya akal kita ini dapat berfungsi dengan benar sehingga dapat memandu pula maknanya keinginan-keinginan dalaman kita dan seterusnya. Kalau kita nakkan maknanya jasad yang sihat, kita perlu kepada makanan-makanan yang seimbang, gizi yang seimbang dan mencukupi dengan suplemen supaya Allah menjadi asbab untuk kita sihat. Maka kalau pergi kepada aspek kerohanian, apa yang kita perlukan? Supaya rohani kita itu ada kekuatan untuk tembus memandang di sebalik alam ini adalah tanda kasih sayang Ar-Rahman. Maka itulah yang disebut sebagai apa dia? Sebagai limpahan nur. Limpahan nur. Jadi rohani kita ini perlu kepada limpahan nur. Limpahan nur itu amat subjektif untuk kita bicarakan. Dia bukan satu ilmu yang empirical. Kita kena faham, sumber ilmu ni ada 4. Yang pertama ilmu yang bersifat empirical sepenuhnya, iaitu hanya berdasarkan kepada 5 panca indera yang luaran kita ini. Dengan 5 panca indera itu kita ini, maka kita beroleh pengetahuan. Itu sumber yang pertama. Sumber yang kedua adalah pada akal. Akan membuat penaklukan, akan membuat pengamatan terhadap bagaimana kenapa apple tu jatuh ke bawah, tidak naik ke atas, rupanya ada graviti, ke hukum Newton. Okey, hanya macam mana pula hujan, kitaran hujan dan sebagainya. Maka daripada penaklukan dan pengamatan akal, maka dapat ilmu yang kedua. Jadi rata-rata kita dalam arus perdana sistem pendidikan kita berdasarkan kepada 2 perkara ini. Iaitu apa dia? Iaitu pada panca indera yang 5 dan juga maknanya kefungsian akal kita. Sedangkan ada 2 lagi yang berbaki. Yang ketiga adalah apa dia? Pengalaman. Iaitu pengalaman dalaman. Pengalaman dalaman. Maksudnya pengalaman kerohanian yang hanya dapat diketahui bagi mereka yang mengalami. Okey. Kalau sumber ilmu yang pertama dan kedua lebih kepada top down ataupun daripada luar ke dalam. Daripada luar ke dalam. Okey. Adapun 2 yang terakhir itu adalah daripada bottom up. Daripada dalam keluar. Maka daripada pengalaman kerohanian, bagaimana pengalaman dia merasai maknanya terbebas daripada belenggu jasadiah, merasai maknanya memandang segenap kekuasaan Allah pada segala makhluk-makhluk Allah Ta'ala cipta dan tadbir. Begitu. Yang dikatakan sebagai syuhud, iaitu syuhud yang sekurang-kurangnya adalah syuhud af'al. Ataupun disebut juga sebagai tauhid al-af'al, tauhid af'al, mengesakan Allah pada segala perbuatan. Begitu. Jadi itu melalui pengalaman, khibrah dalaman. Dan yang keempat adalah melalui apa dia? Ilham yang Allah campakkan. Itu di kalangan para khawas. Jadi, perkara berkenaan dengan limpahan nur ini, dia tak berkaitan sangat dengan 1 dan 2. Iaitu panca indera dan juga akal. Tak berkaitan sangat. Tapi kena melalui proses itu. Tapi dia kena, jangan memadai dengan 2 proses itu saja. Dia kena dilanjutkan lagi sehingga maknanya ada pengalaman kerohanian yang berlaku. Lewat zikirnya bagaimana? Lewat mujahadahnya bagaimana yang berlaku, dan itu hanya untuk dirinya di atas bimbingan mursyidnya. Begitu. Jadi itulah pengalaman itu. Dan mursyidnya membimbing muridnya berdasarkan kepada pengalaman mursyidnya menjalani perjalanan kerohanian yang sama dan bersama dengan bimbingan para mursyidnya. Begitu. Jadi itulah rantaian nur ala nur itu. Jadi bila sampai ke mereka yang ketiga, itulah disebut sebagai salik kerohanian. Sehingga bila kita merasai ada limpahan, maka apa yang akan berlaku? Yang akan berlaku adalah kita tak rasa terbeban dengan apa saja yang berlaku dalam kehidupan kita. Bahkan kita menerimanya seadanya, ada redha, ada qanaah, ada sabar, ada syukur, ada tawakal. Sebab apa?
kita tak rasa kita berurusan dengan makhluk, tapi melalui interaksi kita dengan makhluk, kita merasai ada hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Rupa-rupanya yang memperhubungkan kita dengan Allah Taala itulah cahaya. Cahaya lewat amalan selawat sebagai yang utamanya. Kerana apa? Dalam berselawat kepada baginda Nabi SAW, kita mendoakan baginda dan baginda mendoakan kita 10 kali ganda. Dan doa baginda itulah difahami sebagai limpahan nur. Sehingga dengan nur daripada baginda, maka itulah asbab untuk berfungsinya basirah, mata hati kita, sehingga memandang di luar kepompong ataupun di luar kerongsong ataupun di luar belenggu jasad ini. Jadi itulah yang mungkin yang paling mudah untuk saya nyatakan berkenaan dengan merdeka jiwa. Jadi prosesnya bukan proses bercakap-cakap di hujung lidah, bukan juga proses membelek-belek helaian-helaian kitab. Prosesnya bukan juga mendengar-dengar perbahasan orang-orang lain, tapi prosesnya adalah kita sendiri perlu untuk menjalani proses yang disebut sebagai tazkiyatun nafs, dan disusuli pula dengan mujahadatun nafs. Kalau sembang tentang tazkiyatun nafs, semua orang suka. Maknanya tentang akhlak yang mahmudah, jiwa yang baik, akhlak yang keji, jiwa yang mazmumah, itu semua orang suka. Tapi ramai terhenti kepada bicara tentang tazkiyatun nafs, penyucian jiwa. Tapi bicara tentang tazkiyatun nafs masih lagi bicaranya. Tapi kita perlu ada yang lebih utama dari itu, iaitu bicara berkenaan dengan mujahadatun nafs, maknanya latihan untuk kita menuju ke arah tazkiyah kejiwaan itu. Jadi Imam Al-Ghazali dalam penghuraiannya ada bahagi berdua. Satu bahagian tazkiyah itu semua orang membacanya. Yang kedua adalah bahagian mujahadah. Ini yang perlu untuk kita bangkitkan. Maka kesimpulan yang ingin saya ketengahkan dalam kesempatan yang terbatas ini adalah untuk kita mendapatkan kemerdekaan jiwa, kita perlu kepada limpahan nur dengan asbab selawat kita kepada sahibun nur pada nisbah baginda Nabi SAW. Tapi kalau pada nisbah hakikatnya, segala-galanya dari Allah Subhanahu Wa Taala, Allahu nurus samawati wal ard. Begitulah. Jadi proses untuk mendapat limpahan nur itu perlu dibersihkan bekas hati kita ini. Proses membersihkan bekas hati kita ini namanya mujahadatun nafs. Mujahadah. Mujahadah dengan berpuasa, dengan berzikir, dengan berkhidmat, dengan taat, istighfar dan sebagainya. Dan mujahadah ini hanya akan berkesan pada pengalaman para ahlinya, iaitu para ahlillah, hanya akan berkesan kalau melalui bimbingan daripada guru. Jadi, sebagai kesimpulan yang terakhir, merdeka jiwa adalah melalui bimbingan guru, tidak semata-mata membelek buku. Merdeka jiwa adalah pada limpahan nur, bukan hanya semata-mata bicara-bicara yang menyebabkan kita rasa macam dah sampai, dah memadai tapi tidak memadai sebenarnya. Merdeka jiwa adalah pada bicara apa dia? Segala-galanya itu dalam keadaan kita tenggelam dalam kerahmatan Ar-Rahman. Bila tenggelam dalam kerahmatan Allah, maka selagi mana hidupnya nama hidup dunia, semuanya tanda kasih Allah. Tidak ada lagi, maknanya kemarahannya, hakikat tak ada lagi, tak sampai lagi. Kafarahnya tak sampai lagi, kafarah tak sampai lagi. Yang kata betul-betul Allah membalasi kita itu dekat akhirat. Akhirat darul jaza. Dan tempat diberikan ganjaran. Sama ada baik, dibalas baik, buruk, dibalas buruk. Dunia masih lagi darul ibtila. Tempat kita diuji. Selagi mana kita diuji, sama ada diuji dengan perkara yang baik, nikmat, ataupun diuji dengan perkara yang tidak baik, ataupun musibah, semuanya itu tetap tanda kasih Allah. Maka orang yang merdeka jiwanya tidak akan buruk sangka kepada Allah. Walaupun bagaimanapun berlaku dalam rumah tangganya, dalam perguruannya, dalam anak-anaknya, dalam pekerjaannya, dalam penyakit, sihat sakitnya. Semuanya itu dipandang sebagai apa? Tanda kasih Allah. Dia setuju atau tidak dengan kepimpinan negara? Dia setuju atau tidak dengan dasar-dasar yang ditetapkan? Dia setuju atau tidak dengan langkah-langkah yang digariskan? Kod mana pun, mungkin kadang-kadang namanya nikmat, kadang-kadang namanya musibah, tapi tetap dia memandang. Semuanya itu adalah tetap tanda kasih sayang Allah. Bila begitu keadaannya, mampu tak lagi kita bermasam muka? Ataupun hanya berbagi senyuman? Seperti mana Abang Rara kita ini, senyum saja dengan tanjaknya yang handsome. Dirinya wallahualam. Okey, jadi maksudnya, kenapa kita tersenyum? Kerana semuanya itu adalah pada menyatakan kasih Allah. Maka itulah yang para guru kita sebutkan semasa di dunia ini, kalaupun kamu tak rasa merdeka rohanimu lagi, cuba-cubalah berwatak dengan watak orang yang merdeka rohaninya. Maka kita bertanya, bagaimana pula watak orang yang merdeka rohaninya? Maka wataknya adalah
sentiasa diam dan tersenyum memandang kerahmatan Allah pada segala perkara yang dia hadapi. Mudah-mudahan Allah Ta'ala limpahkan kepada kita anugerah tersebut. Sehingga dalam berbicara sesama manusia, tetap kita tersenyum. Kalaupun ada tangisan di malam hari, pada menyatakan fakir kita kepadanya, pada menyatakan harap kita kepadanya, pada menyatakan lemahnya kita tanpa inayah daripadanya. Dan semuanya itu yang memperhubungkan kita dengan Allah Ta'ala tetaplah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taj'aluna biha min ahli al-ilmi zahiran wa batina. Tahsuruna bi ibadika salihin fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا واقبلنا بسر الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kembali kepada moderator yang lebih handsome daripada tanjaknya. Alhamdulillah. Baik, terima kasih Doktor. Doktor, saya nak ambil kesempatan ni lah sebab kami ni selalu macam kami duk post di Facebook, di page apa semua berkenaan dengan tazkiyatun nafs dan sebagainya, memang selalu dapat DM, orang akan tanya, memadai tak? Contoh macam tadi doktor ada sebut berguru, kena ada guru kan. Jadi kita berguru dengan, kita menjadikan selawat tu sebagai guru untuk kita membesarkan bekas nur selawat tadi. Adakah dia tu dah memadai? Macam tu. Saya nak ambil lah peluang ni nak tanya, tak kira lah. Ini tak masuk dalam skrip ni, tak Ci. Dia begini, selawat ni begini ya. Bermula je dengan selawat. Berlangsungnya dengan selawat. Berakhirnya dengan selawat. Pada kadar kerohaniannya masing-masing. Kalau dia tak ada guru lagi, maka awalan gurunya selawat. Sehinggalah dengan asbab selawat peringkat itu mempertemukannya dengan guru yang fizikal, yang membimbingnya. Begitu. Sehingga nanti kalau dia dapat perkara-perkara bersifat mimpi ataupun ilham ataupun sudut pandang, terfikiran dan sebagainya, guru tu bersifat fizikal yang nyata, dia berguru. Sama ada guru tersebut berstatusnya ustaz, doktor, syekh, kiai ataupun pak long, pak ngah, pak tam, pak cik, apa saja panggilan dia. Dan ilmu ini, ilmu rohani di satu lapangan yang tersendiri. Sama ada guru tu mungkin pandai bahasa Arab ataupun tidak, ngaji Qurannya lancar ataupun tidak, bertaranum ataupun tidak, kot mana pun ilmu faraidnya selesai. Dan dia tahu selok-belok hal ehwal apa dia? Hal ehwal dalaman, hal hakikat ketuhanan. Tetapi pada masa yang sama dia tidak meremehkan syariat. Begitu. Kemudian setelah berguru begitu, sehingga dia dapat faham macam mana sebenarnya lakaran keseluruhan ataupun world view dalam perjalanan kerohanian ini, maka akhirnya dia tidak lagi terpaut dengan gurunya. Sebab dia bukan nak pada gurunya. Dan jangan sampai gurunya itu menjadi hijab pula kepadanya. Maka dia independen lagi dengan selawat. Sehingga akhirnya melalui dalam dada gurunya itu berenang dia dalam lautan sanad sampailah menuju mengetuk kepada pintu kecintaan baginda Nabi Muhammad SAW. Di situ baru dia merasai dia dalam bimbingan baginda Nabi SAW. Bila di saat itu dia tetap mentakzimkan dan mensyukuri nikmat berguru yang Allah Ta'ala telah berikan padanya. Yang mana sebelum dia ada guru itu, dia berselawat sebagai asbab untuk bertemu dengan guru. Jadi kesimpulan dia, selawat peringkat awal asbab untuk bertemu dengan guru. Selawat peringkat seterusnya asbab untuk benar dengan guru.
Seterusnya lagi, selawat itu adalah untuk kita tak tersangkut dengan guru, terus merasai dalam bimbingan baginda Nabi SAW. Pun begitu, tetap dia akan mencari asbab pada syariatnya dengan guru. Kalau gurunya telah berpindah alam, maka dia berrabitah pada kerohanian, pada rohaninya, pada jasmaninya, tetap dia mengambil mana-mana guru yang hidup sebagai asbab untuk dia menumpahkan adabnya. Kalau dialah yang umur yang sesepuh, tidak ada lagi orang guru yang lebih tua padanya, dia pula yang dipergurukan oleh orang lain, maka di situlah mana yang dikatakan maknanya tetap dalam suluhan Nur Muhammad daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Walhasil, selawat sajalah, jangan banyak tanya sampai masanya anda mengerti. Bila anda mengerti, anda mensyukuri. Bila anda mensyukuri, anda tenggelam dalam rahmat ilahi. Bila begitu keadaannya, hanya senyum yang berbaki. Sampailah ke hujung nafas di dunia ini. Bertemu baginda Nabi di jannah menanti, insya-Allah. InsyaAllah. Jadi keratan penjelasan tadi memang kita akan kerat. Siapa tanya je nanti nak mau penjelasan ke, kita send. Kita bagi. Itu ada mahar. Itu ada mahar tu. Mana boleh percuma, ada mahar. Maharnya adalah 33 kali Al-Fatihah untuk semua mursyid yang membimbing. Allah, baik, insya-Allah. Wallahu a'lam. Allah Akbar. Jadi kita teruskan dengan dah nampak Ustaz Khairil dah pegang dah tu, katanya ada tambahan-tambahan sikit tu. Jadi silakan untuk Baitul Mahabbah. Ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alaihi. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Di waktu hatiku keriangan, air mataku terus bergenangan, ketika jasadku gagahkan bertemu di kau pujaan. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Hatiku meronta-ronta, gelisahku di pembaringan, sedangkan di kau kekasihku
Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Perlahan langkahku ke kotamu, walaupun jasadku lesu. Kota cintamu penuh cahaya, harum segar, nyaman udaranya. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Duhai Rasul pengubat hatiku, kini ku ada di depanmu. Maluku mengenang diriku, membisuku ada di depanmu. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ya Rasul, ya Habib Allah, air mata saksi di depanmu, hanya satu ku harap darimu, moga diterima ziarahku. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, salawatullah alaika. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Hadirkanlah hatimu wahai sekalian orang yang berakal, sehingga aku jelaskan kepadamu tentang keindahan pengantin, erti kekasih yang paling dicintai, yang mendapat keistimewaan dengan
dengan diberikan gelaran yang paling mulia, yang telah naik ke hadrat Tuhan Raja yang Maha Pengurnia, sehingga dapat melihat keindahan Allah tanpa tertutup dan terdinding. Maka apabila tiba saat kemunculan matahari kerasulan di langit keagungan, maka keluarlah perintah Allah yang Maha Agung kepada Jibril alaihi salam, ketua para malaikat. Wahai Jibril, serulah kepada seluruh makhluk dari kalangan penghuni bumi dan langit dengan membawa ucapan tahniah dan khabar gembira kerana nur yang terpelihara dan rahsia tersimpan yang telah kuciptakan sebelum kewujudan segala sesuatu dan sebelum terciptanya bumi dan langit. Dengan sukacitanya akan aku pindahkan dia ke perut bondanya pada malam ini. Akan aku penuhi alam ini dengan cahaya. Akan ku pelihara dia dalam keadaan yatim, dan aku sucikan serta keluarganya dengan sesuci-sucinya. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Maka bergoncanglah arasy kerana terlalu suka dan gembira dengan berita tersebut, dan telah bertambahlah kehebatan dan kemuliaan kursi Allah, dan langit penuh dengan cahaya yang terang benderang, manakala suara para malaikat bergemuruh mengucapkan tahlil, tahmid dan istighfar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. 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 Semasa bondanya mengandungkannya, dia selalu melihat tanda-tanda kemuliaan dan kelebihan anak yang dikandungnya, sehinggalah sempurna tempoh kandungannya. Maka tatkala bersangatan terasa sakit hendak bersalin, dengan izin Tuhan pentadbir sekalian makhluk, lahirlah Nabi yang dicintai ini sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sujud, bersyukur dan memuji Allah. Keindahannya seolah-olah bulan purnama yang sedang mengambang. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Mahallul qiyam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 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 Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika.
صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق البدر علينا فاقتفت منه البدور بسحسنك ما رأينا قد يا وجه السرور الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفيقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك من رأى وجهك يزعل يا كريم الوالدين حوضك صافي المبارك ورضنا يوم النشور الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا يا ولي الحسنات مرحبا يا رفيع الدرجات مرحبا مرحبا يا نور عين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا كافر عني يا ذنوب مرحبا واغفر عني سيئاتي مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين وغفروا الخطايا وذنوب الموبقات أنت ستار المساوي ومقيل الأستاذات يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك رب فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الحادي محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي
ثنيات وداع وجب شكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات وداع وجب شكر علينا ما دعا لله داع مرحبا يا مرحبا يا نور عيني مرحبا جد الحسيني مرحبا 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 يا مرحبا يا نور عيني مرحبا جد الحسيني مرحبا مرحبا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صلي وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah ya Nur ya Haq ya Mubin. Amin. Uksuna min nurik wa 'allimna min 'ilmik wa afhimna ank wa albisna libasat taqwa mink innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Sami'u ya Alim ya Halim ya Ali ya Allah. Isma' du'aana bi khata'is lutfik. Amin. Ya Allah. Pakaikanlah kami daripada cahayamu. Ajarilah kami daripada ilmumu. Berilah kepada kami kefahaman mengenaimu. Perdengarkanlah kepada kami sesuatu daripadamu. Perlihatkanlah kami denganmu. Tegakkanlah kami dengan musyahadah kepadamu. Pakaikanlah kami dengan pakaian ketakwaan daripadamu. Sesungguhnya engkau maha berkuasa ke atas setiap sesuatu. Wahai yang maha mendengar. Wahai yang maha mengetahui. Wahai yang maha penyantun. Wahai yang maha tinggi. Wahai Allah. Dengarilah doa kami dengan keistimewaan kelebutanmu. Ya Azimah Sultan. Ya Qadim al-Ihsan. Ya Daiman Na'ma. Ya Basitar Rizq. Ya Kathiral Khairat. Ya Wasi'al Ata. Ya Dafi'al Bala. Ya Sami'al Du'a. Ya Hadiral Laysa Bighaib. Ya Mawjudan Inda Syada'id. Ya Khafiyal Lutf. Ya Latifal Sun'. Ya Haliman La Ya'jal. Iqdi hawaijana birahmatika ya arhamar rahimin. Wahai Tuhan yang mempunyai kekuasaan yang besar. Wahai Tuhan yang berkekalan sifat ihsannya. Wahai Tuhan yang berpanjangan nikmatnya. Wahai Tuhan yang menghamparkan rezeki. Wahai Tuhan yang mempunyai banyak kebaikan. Wahai Tuhan yang mempunyai pemberian yang luas. Wahai Tuhan yang menolak bala. Wahai Tuhan yang mendengar segala doa. Wahai Tuhan yang sentiasa hadir pengetahuannya dan tidak hilang. Wahai Tuhan yang wujud ketika keperitan. Wahai Tuhan yang tersembunyi kelembutannya. Wahai Tuhan yang maha pelembut perbuatannya. Wahai Tuhan yang maha penyantun yang tidak menyegerakan bala. Tunaikanlah hajat kami dengan rahmat-Mu. Tunaikanlah hajat kami dengan rahmat-Mu. Wahai Tuhan yang maha pengasih dari segala yang mengasihani. Allahumma innaka ta'lam ma nahnu fi wa ma natlubuh wa nartajihi min rahmatik fi amrina kullih. Fayassir lana ma nahnu fi min safarina wa ma natlubuhu min hawaijina wa qarib alaina al-masafat wa sallimna minal ilali wal afat wa la taj'alid dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina man la yarhamuna
برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Ya Allah, sesungguhnya Engkau mengetahui keadaan yang sedang kami hadapi, permintaan dan harapan kami daripada rahmat-Mu dalam semua urusan kami. Maka permudahkanlah urusan kami di dalam musafir kami ini, Ya Allah. Khususnya permusafiran rohani kami untuk menuju kedekatan kepada-Mu, Ya Allah. Dan apa yang kami pinta dari hajat-hajat kami, Engkau makbulkanlah. Dekatkanlah jarak perjalanan kami. Sejahterakanlah kami dari segala penyakit dan kerosakan. Janganlah Engkau jadikan dunia ini sebesar-besar keinginan kami dan setinggi-tinggi harga ilmu kami. Janganlah Engkau kuasai ke atas kami orang yang tidak mengasihani kami dengan rahmat-Mu. Wahai Tuhan yang Maha Pengasih, dari segala yang mengasihani, semoga Engkau mencucuri rahmat kepada penghulu kami baginda Nabi Muhammad, Ya Allah, sallallahu alaihi wasallam. Semoga Engkau mencucuri rahmat kepada penghulu kami Nabi Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, keluarganya dan sahabat-sahabatnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, selesai sudah majlis Grand Maulid 5.0 Merdeka Jiwa kita pada malam ini. Sebelum tu saya nak ambil kesempatan sedikit nak ucapkan terima kasih juga kepada Alif Ashraf, Nursiah Ismail, Osfandi, Awang Jahar dan lain-lain yang sentiasa bersama dengan kami di tvsufi.com. Dan khas untuk anda pada malam ini saya umumkan terus 18 hari bulan 9 nantikan bersama dengan kami House of Light #Daily Selawat, satu program yang kami susun setiap minggu, Road to World Maulid Celebration pada 18 dan 19 Oktober nanti. Jadi teruskan bersama kami untuk dapatkan maklumat lebih lanjut. Terus setia bersama dengan kami, like, share dan follow Facebook tvsufi.com. Akhir sekali saya nak ambil kesempatan ni nak ucapkan terima kasih kepada Dr. Ahmad Fakhrazi bin Muhammad Zabidi. Terima kasih Doktor, dan seterusnya kepada Baitil Mahabbah Ustaz Khairil, terima kasih juga. InsyaAllah di ruang masa yang lain, jika ada jodohnya kita akan bertemu lagi insyaAllah. Jadi saya sudahi majlis kita pada malam ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, merdeka, merdeka. Sallallahu ala Muhammad, 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 sallallahu ala Muhammad.